Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini dapat lagi kita berjumpa dalam rakaman pengajaran. Hari ini cikgu lakukan pengajaran untuk rakaman pengajaran untuk kali kedua dengan murid-murid tahun 5, terutamanya murid-murid tahun 5 SK Agama MIS Miri tahun 2021. Apa khabar anda semua? Semoga semuanya sihat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan selamat. Dan yang paling penting sekali bagi cikgu ialah sama-samalah kita kekal di rumah dan pastikan kita sentiasa berusaha untuk melawan COVID-19 ini dengan cara menjaga kebersihan dan kesihatan kita, insya-Allah. Baik, hari ini kita nak memulakan pengajaran untuk topik yang pertama. Boleh ha? Okey, bagi murid-murid pagi yang rakaman yang sebelum ini, cikgu sudah menyatakan kepada anda memperkenalkan kepada kita semua tentang buku teks kita ni, iaitu buku teks Sains tahun 5 KSSR Semakan. Ini ialah silibus ataupun kandungan pelajaran yang terbaru. Jadi anda adalah murid yang sangat bertuah kerana belajar benda yang baru. Dan lagi pun aktiviti-aktiviti dalam ni cikgu tengok menarik, dan yang bestnya ialah dia kamu adalah perintis, maksudnya orang pertama yang menggunakan buku teks ini dan pelajaran ini. Baik. Kepada murid-murid juga saya ingin ingatkan buku teks yang cikgu gunakan ni adalah buku teks digital yang kita boleh dapatkan daripada laman web D5. Jadi kalau nak login, mesti gunakan email yang dibekalkan oleh pihak kementerian. Dia ada MOE. Mesti gunakan yang itu. Sama ada kamu nak download dia dan simpan di dalam phone, di dalam laptop, boleh. Ataupun kamu nak nanti kamu nak view dia saja pun boleh. Asalkan kita boleh sentiasa membaca ataupun menggunakan buku teks sebagai bahan rujukan utama kita untuk belajar. Baik, saya harap juga hari ini kamu yang mendengar rakaman cikgu ini telah bersedia, dan kalau kamu mengikuti pelajaran sama ada subjek sains ataupun subjek-subjek lain yang kamu ikuti, cikgu harap kamu belajar dengan bersungguh-sungguh dan pastikan kamu bersih, kamu berpakaian kemas, walaupun kamu tak tunjukkan muka kamu tapi berpakaian kemas. Dan yang paling penting, duduklah betul-betul, duduk dalam keadaan bersedia supaya kita pun dapat menerima ilmu dengan berkesan, insya-Allah. Baik. Kamu tengok buku teks kamu ni di sini. Dia ada gambar yang menarik, dan hari ini kita nak tajuk yang pertama. Tajuk pertama apa dia ya? Tajuk yang pertama ialah kemahiran proses sains. Okey, cikgu nak turunkan dia ke bawah. Kemahiran saintifik. Sorry ya. Kemahiran saintifik, ada kemahiran proses sains. Ini yang kita nak fokus. Kemahiran proses sains. Sebelum ini juga dalam rakaman yang sebelum ini, cikgu sudah meminta kepada murid untuk menghasilkan apa dia? Satu peta buih. Betul tidak? Pastikan murid sudah menyelesaikan tugasan tu. Tugasan simple saja. Jawapan pun sebenarnya ada dalam buku teks. Sebab itulah kalau kamu buat tugasan cikgu, kamu tahu apa yang cikgu nak bincangkan hari ini. Jadi pastikan kamu buat. Gunakan buku tulis. Cikgu dia beritahu buku tulis panjang yang digunakan tu memang sudah diperolehi oleh semua murid. Kecuali kalau kamu masih mungkin di luar kawasan, mungkin yang belum berada di Miri atau mungkin berada dalam situasi yang berbeza lah. Tak apa. Gunakan apa saja bahan yang ada. Pastikan nanti bila buka sekolah, kamu ada berikan kepada cikgu untuk cikgu buat semakan. So, kepada murid yang dah ada, gunakan sebaiknya bahan yang ada. Buku teks pun cikgu dengar dah ramai yang dapat, dah sudah diserahkan untuk pinjaman. Okey, tajuk yang pertama iaitu kemahiran saintifik. Ana, Melia, Chan dan Ravi sedang bermain tarik upih di halaman rumah. Dia kata beratnya, sukar untuk saya tarik lebih lah. Laju, upih ini hampir putus ni yang dia duduk ni. Upih itu ialah pelepah pokok pinang ataupun pokok kelapa yang sudah kering. Jadi upih biasanya pokok pinang lah. Upih pokok pinang tu dia macam dia punya dahan tu bila dia sudah kering dia gugur. Jadi bila dia gugur,
Jadi kita boleh gunakan untuk bermain. Inilah permainan tradisional. Mungkin mak bapak kita yang pernah jumpa, dan saya rasa mungkin ada murid yang berkesempatan untuk main ni pun. Saya pun sempat masa saya kanak-kanak dulu. So dia tengok ni dekat sini, gambar ni menunjukkan ada lelaki dan perempuan. Dia orang lawan ni, dia orang lawan siapa yang cepat, siapa yang cepat. Cepat Chan, kita sedang mendahului, dia kata. So kalau kamu tengok dekat sini, dia bukan saja bagi lukisan ni untuk kita tengok saja, tetapi untuk kita fikirkan. Kamu tengok dalam gambar ni, pasukan perempuan, mereka ni tarik di atas tanah. Betul tidak? Tapi pasukan lelaki, dia tarik di atas rumput. Ada perbezaan dia. Satu di permukaan yang tanah, satu permukaan rumput. Jadi dikata berdasarkan situasi yang ditunjukkan ini, nyatakan dua kemahiran proses sains yang dapat kamu perhatikan. Dua, jadi tak minta. Yang paling senang memahati. Kalau kamu tengok dia apa yang berlaku, kamu membuat pemerhatian. Kemudian bila kamu nak tahu siapa yang paling cepat sampai, kita akan mengukur dan menggunakan nombor. Betul tidak? Dan kita pun nak tahu ni perbezaan ni. Ada yang tarik di atas tanah, ada yang tarik di atas rumput. Jenis permukaan ni kita kawal. Jadi bila kita mengawal sesuatu, itu maksudnya mengawal pemboleh ubah. Lebih daripada dua dah cikgu senaraikan. Kemudian kita tengok ada yang lelaki ni dia dapat tarik laju, perempuan pula dapat tarik lambat. Apa sebab dia? Itu bermaksud kita membuat inference. Dan kita juga meramal siapa yang menang. Dan banyak dalam satu situasi kita boleh mengamalkan banyak kemahiran proses sains. Okey, dia kata cadangkan cara supaya Ana dapat menarik Melia dengan lebih mudah. Cuba kamu fikir. Kalau kamu tarik di atas tanah ni kasar. Jadi macam mana nak suruh dia lebih cepat? Cuba fikirkan. Okey, cikgu tinggalkan soalan tu. Kita pergi kepada muka surat yang pertama ini. Muka surat dalam kandungan ini, dia kata, okey, murid tahun 5 Zamrud akan mengadakan satu pertandingan mereka cipta kapal terbang kertas. Okey, cikgu nak keluarkan highlighter. Okey. Kita highlightkan mereka cipta kapal terbang kertas ni. Okey. Setiap murid menerima sehelai kertas yang diedarkan oleh guru mereka. Jadi semua orang dapat satu kertas. Okey, mari kita ikuti kisah mereka. Okey, lihat kapal terbang kertas saya, Melia. Bentuk hadapannya panjang dan runcing. Boleh. Cikgu harap dalam paparan kamu dapat tengok apa yang perkataan yang cikgu highlightkan. Mungkin dia ada clue kepada kita tentang apa yang berlaku di dalam situasi ini. Jadi, ya Ana, mengapa kamu menghasilkan kapal terbang yang berbentuk runcing dan panjang? Dia jawab, kerana bentuk ini dapat mengurangkan daya rintangan angin. Pandailah Ana ni, dia boleh fikir. Dia buat bentuk panjang, kemudian runcing. Runcing tu ke depan dia kecil. Kalau tidak, lebar. Runcing lawan dia lebar. Jadi dia buat runcing. Dia kata nampaknya saiz kapal terbang kita. Sekejap, salah. Okey, saiz kapal terbang kita berbeza. Dia kata saiz kapal terbang kita berbeza. Saiz sayap kapal terbang saya pula lebih besar. Cuba kamu teka, kenapa saya buat lebih besar sayap itu? Dia kata, Ana berkongsi macam mana dia punya design kapal terbang. Okey, kalau dia sekolah SK Agama ni, saya yakinlah, insya-Allah lah, mereka ni dapat menghasilkan kapal terbang lebih hebat, lebih canggih dengan design yang macam-macam kreatif lagi, saya rasa. Nanti mana tahu kalau misalnya berpeluang, saya harap berpeluang lah. Saya pun nak tengok macam mana kreatifnya murid-murid di SK Agama ni. Daripada dia asyik-asyik potong kertas, koyakkan buku. Jadi apa kata kalau kita beri dia peluang untuk tunjukkan kreativiti dia untuk menghasilkan kapal terbang
Nanti suatu hari nanti InsyaAllah kita sama-sama doakan supaya kita boleh buat ni bila kita kembali ke sekolah. InsyaAllah. Tengok ni dia punya design ni. Lipat macam ni lah, lipat macam ni lah. Ada arahan dekat sini, arah lipatan dekat mana, terbalik dekat mana, dan dekat mana garisan lipatan. Okey. Seterusnya, cikgu punya ni dekat sangat. Okey, tak apa. Okey, kita tengok lagi situasi yang seterusnya. Dia kata, wah, menarik sungguh. Bahagian hadapan kapal terbang kertas kamu ni, dia cakap dengan kawan dia. Mengapa bentuknya begitu? Dia kata, bentuk ini adalah untuk menambahkan jisim pada bahagian depan kapal terbang dia. Kenapa nak suruh berat dekat depan? Dia kata, kerana ini membolehkan kapal terbang itu menjadi lebih stabil dan pergi terbang lebih jauh. Betul ke? Kalau jauh, kalau berat, dia boleh pergi lebih jauh. Nanti kita nak uji. Sebab bila kita melontar kapal terbang kita baling dia, kita tak ke bawah kan? Kita tuju dia ke atas. Mana tahu cara itu berkesan? Dia ada bagi kita sedikit clue untuk kita punya kapal terbang. Okey, jadi dia punya bentuk kapal terbang ni kamu boleh tengok di bawah ni. Mungkin kalau dia masuk dalam paparan kamu, dia ada dekat bawah ni. Di depan dia berbeza. Dia tidak runcing. Okey, dia sambung lagi. Okey, muka surat yang seterusnya. Dia kata, saya perhatikan ada pelbagai bentuk kapal terbang kertas di sini. Bentuk dia pelbagai. Okey, ada yang merah, ada yang biru, kuning ni, oranye ni, semuanya berbeza-beza. Macam alat mainan yang sebenar pula cikgu tengok. Cikgu, ia melihat, dia kata, walaupun terdapat pelbagai bentuk, nampaknya setiap kapal terbang mempunyai persamaan. Apa itu persamaan kapal terbang ni semua? Semuanya mempunyai bentuk tirus. Tirus tu macam runcing tu tadilah. Perbezaannya pula terletak pada saiz sayap. Saiz sayap berbeza. Okay, cikgu highlight perbezaan. Dia kata bentuk semua tirus, tetapi sayap ada yang kecil, ada yang besar. Apa tujuan dia? Baik. Kemudian pada hari berikutnya, Cikgu Zaki pun panggil semua murid tahun 5 Zamrud ni. Dia kata, semua pergi berkumpul di Dewan Tertutup sekolah. Kenapa pergi Dewan Tertutup? Ya, sebab kita tak nak ada gangguan angin ketika kita membaling ataupun melontar kapal terbang itu. Okey, mereka pun melancarkan kapal terbang mereka. Jadi cikgu dia pun bagi pesanan. Dia kata, saya harap semua murid telah bersedia, pastikan tiada yang menggunakan kertas selain yang telah saya berikan. Dia kata, dia dah bagi kertas warna semalam, mesti guna kertas yang itu juga. Kenapa? Mengapa kita perlu menggunakan kertas yang sama, cikgu? Kerana setiap kertas yang diberikan kepada kamu itu adalah jenis yang sama. Cikgu highlightkan dekat sini. Dia beri semalam tu warna-warni, tetapi jenis dia sama. Jadi kalau saiz sama, saiz dan ketebalannya juga sama. Jadi jenis kertas, saiz kertas dan ketebalan kertas adalah pemboleh ubah dimalarkan. Faham? Dimalarkan maksudnya kita tetapkan dia. Semuanya sama. Okey. Jadi, cikgu, bagaimana kita hendak melancarkan kapal terbang kertas ini supaya dia pergi lebih jauh? Baguslah soalan kamu, Ana. Baiklah. Selepas pertandingan ini, dia kata, apa kata kita uji? Macam mana kertas yang berbeza ni kita nak suruh dia pergi lebih jauh? Bagus juga tu ditanya tu. Okey, so dia kata, cikgu diulang lagi sekali. Dia kata, murid-murid gunakan kertas yang saya berikan sahaja. Mesti gunakan yang kertas yang sama yang cikgu beri semalam. Dia kata, kita boleh gunakan cara lipatan yang Ana buat tadi. Ada dekat atas tadi, muka surat yang sebelum ini. Dia tunjukkan cara Ana membuat kertas kapal terbang, kertas tu. Kemudian barulah kita uji dengan buat modify dia. Nak buat design sendiri, nak buat berat ke, nak buat besar ke, lebar ke, sayap dan sebagainya. Baik.
Sekarang masuk kepada mari uji. Ini insya-Allah kita akan buat yang ini. Tapi sama-samalah kita macam tadi cikgu cakap, sama-samalah kita berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha supaya wabak ini semakin beransur pulih. Cikgu pun tak sabar nak pergi sekolah, nak buat aktiviti-aktiviti ni. Seronok-seronok semuanya cikgu nampak. Dah bayangkanlah kalau muka surat pertama dah buat aktiviti main jet ni. Okey. Baik, dia kata, okey, mari kita sama-sama pergi fokus kepada muka surat ini ya. Baik. Jarak terbang, kapal terbang, kertas. Apakah tujuan eksperimen ataupun uji kaji ini? Baik, dia kata mengkaji hubungan antara panjang gelang getah yang ditarik dengan jarak terbang kapal terbang kertas. Di dalam penyataan ini, ayat ni kita dah jumpa dua pemboleh ubah. Ingat. Okey. Mengkaji hubungan antara panjang gelang getah yang ditarik. Pemboleh ubah yang pertama. Dengan jarak terbang kapal terbang kertas. Pemboleh ubah yang kedua. Boleh? Kita jumpa dua pemboleh ubah di dalam tujuan. Okey, so dia pergi kepada alat dan bahan. Sama, kita ni saya rasa kalau kita sepintas selalu pun kita dah boleh agak dah. Tapi dia cuma nak tambah pin kertas, klip kertas. Lekatkan di depan dan stapler. Kemudian kamu tarik dia dengan gelang getah. Dan pastikan semua ni tarik di tempat yang sama supaya ada garisan permulaan tu mesti sama. Kemudian bila dah tarik, bila kamu lepaskan dia, kita pun ukur siapa yang paling jauh. Okey. So sekarang kita tengok dekat sini ada satu kotak jadual. Jadual ini kita nak isi dia bila kita betul-betul buat eksperimen. Tapi tak apa, untuk sesi kali ini kita buat saja sebagai anggapan ataupun anggaran lah. Anggapan macam tu. Apa yang akan berlaku, kita buat macam tu saja. Sebab kita pun belum tahu lagi bila kita dapat betul-betul buat. Tapi kalau betul-betul kita buat nanti, kita akan isi jadual ni dengan keputusan yang sebenar. Boleh ya? Jadi untuk hari ini, cikgu buat saja, cipta saja sedikit jawapan dia untuk dekat sini ya. Okey, kamu tengok dekat sini. Okey, cikgu naik ke atas. Okey. Yang pertama, panjang gelang getah ditarik 10 cm. Agak-agaknya berapa jauh dia akan pergi? Okey, cikgu anggaplah mungkin 1 meter. Jadi kita letak dekat sini 100 cm. Cikgu tak apa, guna warna merah pun boleh. Okey, 100 cm ataupun 1 meter boleh ya. Jadi bila kita tarik dia, dia pergi 100 cm. Cikgu tak perlu tulis lagi unit cm. Sebab apa? Okey, ni dipanggil jadual kan? Ya, ingat ni baik-baik. Ini dipanggil jadual. Kita ada tajuk satu dan tajuk juga. Di dalam tajuk kita sudah tulis unit. Betul? Ni cm. Sini pun cm. Jadi bila kita sudah sediakan unit ataupun kita sudah nyatakan unit, jadi kat bawah ni di dalam data ni tak perlu lagi kita tulis dia berulang kali. Boleh? Okey, so 100 cm. Kalau 20, okey, mungkin berapa? Okey, mungkin 200 cm bersamaan dengan 2 meter. Boleh? Cikgu besarkan sikit supaya jelas. Okey. Apa yang berlaku kalau kita tarik 30 cm pula? Bila kita lepaskan dia, boleh jadi dia pergi 300 meter. Okey. Sekali lagi cikgu ulang. Ini bukan keputusan yang sebenar. Ini adalah anggapan ataupun anggaran cikgu sahaja untuk sesi rakaman ini. Boleh? Jadi janganlah nanti cakap mesti macam ni tidak, ataupun cikgu ni tak buat pun eksperimen tapi tiba-tiba dah dapat. Ini anggapan saja. Kita sekarang ni tak boleh pergi buat aktiviti ni secara hands on. Kita buat anggaran sahaja.
Okey, so sekarang dia ada bagi kita sedikit soalan. Okey, murid-murid yang ada buku tulis panjang, murid SK Agama biasanya dah ada ni, ataupun murid yang kalau misalnya tidak ada, kamu boleh catatkan dulu. Nanti kamu boleh salin semua jawapan kamu secara kemas, mesti kemas di dalam buku tulis panjang. Kalau murid sudah ada buku tulis ni, kamu boleh tuliskan. Tuliskan tarikh hari ni kita mengikuti pelajaran ni. Kamu boleh tuliskan hari, kemudian tulis muka surat berapa soalan ini kamu jawab. Muka surat berapa ni? Muka surat tu 7. Boleh? Kamu tulis saja latihan muka surat 7 ataupun soalan muka surat 7 pun boleh juga. Tak apa. Asalkan kamu ada catatan. Jadi kamu tulis dulu dalam buku kamu. Boleh. Okey? Cikgu tak ada paparan untuk menulis dekat sini, tapi cikgu akan sebutkan secara lisan. Kalau kamu tak clear apa yang cikgu jawab ataupun tunjuk ajar cikgu hari ni, kamu ulang balik. Boleh ulang semula. Okey, so sekarang kamu tengok soal. Okey, sudah saya harap semua murid sudah bersedia. Kamu tak ada depan cikgu ni macam susah pula cikgu nak cakap dah bersedia. Tidak. Sekarang saya harap cikgu harap kamu bersedialah. Okey, so A. Nyatakan pemerhatian. Okey, cikgu nak highlight dulu. Sekejap. Okey, ada highlighter kat sini. Okey, tapi warna dia tak apalah. Okey, warna dia pemerhatian. Tak apa, tak begitu terang. Nyatakan pemerhatian kamu jika gelang getah ditarik sepanjang 30 cm. Yang mana 30 cm? 10, 20, 30, 30. Dia jadi 300. Bila kamu tarik dia 30 cm, jarak dia jadi 300. Adakah ini paling jauh ataupun ini paling dekat? Paling jauh. Jadi kita nyatakan ia adalah paling jauh. Jadi jawapan dia apa? Jarak terbang kapal terbang kertas paling jauh jika gelang getah ditarik sepanjang 30 cm. Cikgu ulang balik. Siapa yang nak buat catatan tu, kamu boleh ambil jawapan cikgu ni. Secara lisan saya sebut ni hari ni. Siapa-siapa yang sebelum tu cikgu nak ingatkan, tak payahlah kamu tulis dia punya soalan. Tak payah. Kita cukup tuliskan jawapan saja. Cikgu tak perlukan dia punya soalan. Kamu sudah tulis tadi dekat tajuk dekat atas tu dia muka surat berapa. Jadi kita tahu. Okey, jawapan dia pada soalan A. Jarak terbang kapal terbang kertas paling jauh jika gelang getah ditarik sepanjang 30 cm. Boleh? Tak apa, kamu boleh ulang jawapan cikgu ni. Repeat balik. Boleh. Cikgu tahu kamu biasa menggunakan YouTube. Kamu biasa menonton di YouTube. Okey. B. Berikan inference kamu. Kenapa kamu cakap dia paling jauh? Adakah sebab dia 300? Itu bukan jawapan sebab. Itu adalah pemerhatian. Jadi apa sebab dia boleh pergi paling jauh? Kalau kita tarik dia sedikit, kita tarik dia pendek, dia pergi dekat. Kalau kita tarik dia panjang, dia pergi jauh. Jadi apa sebab dia? Ya, kita boleh cakap dia menerima daya paling tinggi. Jadi kita terus jawab. Kerana kapal terbang menerima daya paling tinggi. Cukup. Saya ulang jawapan cikgu. Terus mula dengan kerana. Mesti tulis kerana dekat depan supaya kita clear. Ini adalah sebab. Kerana kapal terbang menerima daya paling tinggi. Okey. Cikgu harap kamu dapat ikut apa yang cikgu sampaikan. Dua soalan tadi kita jawab sama. Sekarang kita nak pergi soalan C ni. Nampak macam banyak je soalan C ni, tapi paling senang. Okey, sebab apa senang? Sebab dia sudah diberikan kepada kita sebenarnya. Okey. So sekarang berdasarkan penyiasatan ini, kenal pasti pemboleh ubah. Nombor 1, dimanipulasikan. Nombor 2, bergerak balas. Nombor 3, dimalarkan. Tadi cikgu cakap dia dah beri. Kat mana dia dah beri? Betul ke dia dah beri jawapan dengan kita?
Ya, dekat dalam jadual ni ada. Ni ada. Jadi daripada jadual ini, okey. Yang di sebelah ini panjang gelang getah, yang di sebelah ini jarak terbang kapal terbang kertas. Senang je kita nak ingat. Yang mana satu kita kawal, itu pemboleh ubah yang dimanipulasi. Yang mana satu hasil eksperimen, itu ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Yang mana antara dua ini, panjang gelang getah ke ataupun jarak terbang ni yang kita kawal? Panjang gelang getah. Panjang gelang getah kita kawal sebab kita boleh tarik dia nak pergi pendek ke panjang. Betul? So, panjang gelang getah yang ditarik ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, cikgu yang ni cikgu catatlah sikit. Okey. Cikgu tuliskan sekali ni. Ni semula. Panjang gelang getah yang ditarik. Salah eja. Yang ditarik. Okey, boleh? Cikgu dekat kat sini ya. Okey, so ini jawapan untuk 1. Panjang gelang getah yang ditarik. Yang kedua, bergerak balas. Ini hasil dia, jarak terbang kapal terbang ke kertas. Okey, so cikgu dekat kat sini. Okey. Jarak terbang kapal terbang kertas. Okey. Cikgu dah tarik laju-laju dah ni. Okey. Unit dia cm tak perlu tulis sebab dia tidak menjejaskan. Kalau nak tulis pun tidak ada beza dia. Kalau tulis pun tidak menjejaskan jawapan kamu. Dah dua ni dah ditulis. Satu dah tulis dan satu lagi pun dah ditulis. Apakah pemboleh ubah yang kita tetapkan? Tadi kamu tengok tadi daripada situasi tadi, cikgu dia asyik cakap satu benda. Mesti pakai kertas yang cikgu beri, dia cakap. Mesti pakai kertas yang cikgu beri. Sebab apa? Kerana jenis kertas yang sama. Betul? Jadi jenis kertas yang sama adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. Ataupun macam situ. Kita juga boleh tulis jenis kapal terbang. Sebab semuanya kita buat kapal terbang yang dibuat daripada kertas, bukan plastik ke cardboard ke. Jadi kita boleh tulis jenis kertas pun boleh, jenis kapal terbang pun boleh. Semuanya dibuat daripada kertas dan kertas pun sama. Okey, sekarang cikgu nak pergi kepada jawapan yang D pula. Apakah hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas? Kalau hubungan nak kena jawab guna perkataan apa? Apakah perkataan yang sesuai ataupun pattern ayat yang sesuai untuk menjawab soalan hubungan? Adakah guna jika maka ke semakin? Bolehlah guna antara dua pilihan tu. Nak gunakan semakin pun boleh, nak gunakan jika maka pun boleh. Tetapi mesti ingat, ada dua pola yang kita boleh pilih untuk dimasukkan ke dalam hubungan tu. Mesti ada pola. Apa pola? Bertambah, berkurang. Dua je. Janganlah pergi hafal yang susah-susah. Nanti bila cikgu jawab, bila cikgu minta kamu jawab, ada yang tulis menaiklah, meningkatlah, menurunlah. Cuba kita singkatkan atau ringkaskan apa yang kita kena hafal. Bertambah, berkurang. Tak payah hafal banyak-banyak. Pola memang banyak tu je. Okey. So, 10, 20, 30. Maksud sini 100, 200, 300. 10, 20, 30 bertambah ke berkurang? Bertambah. 100, 200, 300 pun bertambah. Jadi semakin, soalan untuk D, jawapan dia ialah semakin bertambah. Apa dia? Semakin bertambah panjang gelang getah yang ditarik, semakin bertambah jarak terbang kapal terbang kertas. Cikgu ulang sekali lagi. Semakin bertambah panjang gelang getah yang ditarik,
semakin bertambah jarak terbang kapal terbang kertas. Senang je. Okey, boleh? Kita teruskan kepada soalan nombor 5. Berikan definisi secara operasi jarak terbang kapal terbang kertas. Definisi secara operasi. Okey, senang je. Jangan jawab dalam macam-macam bahasa Melayu tu. Straight to the point. Jangan nanti jarak, definisi secara operasi. Yelah, tak mau. Kita terus pergi direct menjawab soalan. Kita terus pergi perkataan jarak terbang kapal terbang kertas bergantung kepada panjang gelang getah yang ditarik. Sekali lagi cikgu ulang. Kita jawab terus direct. Jangan nanti ada iyalah lah, itu semua tak mau. Jarak terbang kapal terbang kertas bergantung kepada panjang gelang getah yang ditarik. Okey, sekarang soalan yang terakhir. Kesimpulan. Nyatakan, kenapa ni dia highlight sikit je? Okey, nyatakan kesimpulan. Okey. Nyatakan kesimpulan. Cikgu tak tahu, mungkin tak jelas sangat, tapi tak apa, asalkan kamu dapat tengok apa yang ada di dalam paparan tu. Nyatakan kesimpulan untuk penyiasatan yang telah dijalankan. Nak jawab macam mana pula? Tadi dah jawab dah. Betul tak? Soalan D ialah soalan hubungan. Soalan F ialah kesimpulan. Kita boleh gunakan ayat yang sama. Kesimpulan dan hubungan adalah sama je. Jadi ulang balik saja soalan tadi, jawapan dia tadi. Semakin bertambah panjang gelang getah yang ditarik, semakin bertambah jarak terbang kapal terbang kertas. Itu sahaja. Mudah kan? Baik, saya berhenti sesi rakaman ini sehingga pada muka surat yang ke-7. Untuk yang seterusnya, kita akan sambung lagi. Ni ada aktiviti lain ni. Nampak dah ni? Macam menyeronokkan je. Ada yang beldi-beldi ni. Apa dia dalam baldi ni? Kenapa ada kayu-kayu ni? Nak buat apa ni agak-agaknya? Ada campur-campur sabun ni. Macam menarik je kan? Okey, kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada minggu ataupun rakaman yang seterusnya. Cikgu harap macam tadi cikgu cakap, terima kasih kerana menyertai. Sampaikan salam cikgu ataupun terima kasih cikgu kepada ibu bapa dan penjaga kamu kerana membantu kamu untuk mengikuti pelajaran hari ini. Cikgu doakan semua kita berada dalam keadaan selamat dan sihat. InsyaAllah. Assalamualaikum.